no motivation, can't get out my bed. Stare at the ceiling, thinking about me. Semasa menjalankan projek ini, terdapat dua produk yang saya pertimbangkan untuk jadikan ia sebagai produk utama saya, iaitu lampu tidur dan juga penyapu mini. Namun, disebabkan beberapa faktor yang tertentu, saya telah memilih penyapu mini sebagai produk utama yang akan saya lakukan. Terdapat 5 faktor utama yang menyebabkan produk kedua iaitu penyapu mini dipilih. Faktor yang pertama ialah faktor bahan. Bahan bagi produk yang pertama ialah resin dan hardener, manakala bagi produk yang kedua adalah kayu. Baiklah, resin dan hardener ini lebih sukar untuk didapati berbanding kayu. Hal ini kerana ia hanya terdapat di kedai-kedai tertentu sahaja dan kita juga boleh dapatinya melalui aplikasi Shopee, tetapi ia akan mengambil masa yang lama lah untuk pemilik kedai tu post barang itu. Berbeza juga dengan kayu. Kayu boleh didapati di kedai-kedai hardware ataupun kedai-kedai pertukangan lah. Jadi ia tidak mengambil masa yang lama. Selain itu, kayu juga merupakan bahan kita semula. Jadi ia lebih mudah untuk didapati. Faktor yang kedua ialah faktor kos. Kos penghasilan bagi produk yang pertama iaitu lampu tidur adalah lebih tinggi berbanding dengan produk yang kedua iaitu penyapu mini. Hal ini kerana harga resin adalah lebih mahal berbanding dengan harga kayu plywood. Terutamanya bagi produk yang pertama ini kita perlu menggunakan resin yang banyak. Jadi ia akan meningkatkanlah kos bahan tu. Berbanding dengan kayu, harga kayu plywood adalah lebih murah. Contohnya harganya dalam RM10 berbanding dengan harga resin iaitu sebanyak RM32 bagi 1 kilogram resin. Faktor yang ketiga ialah faktor masa. Baiklah, untuk menghasilkan produk yang pertama ini, ia mengambil masa lah untuk dihasilkan. Hal ini kerana ia mengambil masa untuk resin itu betul-betul mengeras, barulah kita boleh bergerak ke step yang seterusnya ataupun langkah yang seterusnya untuk menyiapkan produk itu. Berbanding dengan produk yang kedua iaitu penyapu mini ini, ia hanya menggunakan kayu. Jadi produk yang menggunakan kayu ni, kita hanya perlu potong kayu dan cantumkan kayu itu sahaja. Faktor yang seterusnya ialah faktor kemahiran. Bagi saya, untuk menghasilkan kedua-dua produk ini, ia memerlukan kemahiran yang tinggi. Di mana, bagi produk yang pertama, saya perlu mengetahui kuantiti resin dan juga hardener ataupun nisbah bagi resin dan hardener yang betul supaya ia dapat mengeras dengan baik. Manakala bagi produk yang kedua pula, saya perlu tahulah kemahiran untuk memotong kayu dengan betul. Jadi bagi saya, mungkin kemahiran memotong dan mencantum kayu ini adalah lebih mudah bagi saya. Faktor yang terakhir ialah faktor elektromekanikal. Jadi bagi saya ini merupakan faktor yang terbesar yang menyebabkan saya memilih untuk melakukan produk yang kedua, iaitu di mana bagi produk yang pertama, ia tiada elemen elektromekanikal kerana ia hanya menggunakan lampu. Manakala produk kedua terdapat motor yang digunakan untuk menggerakkan berus di hadapan penyapu mini tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, produk yang saya akan hasilkan ialah bernama penyapu mini. Jadi seperti yang kita tahu, terdapat banyak jenis bahan yang boleh kita gunakan untuk menghasilkan produk itu. Contohnya seperti kaca, logam dan lain-lain. Tetapi untuk produk yang saya akan hasilkan ini, saya akan menggunakan jenis bahan bukan logam iaitu kayu dan juga plastik. Selain itu, saya juga telah meminta pendapat pensyarah saya iaitu Encik Aimi berkenaan dengan penggunaan kayu sebagai badan produk saya. Untuk kita akan berbersih. Tolak sampah masuk ke dalam. Tolak sampah masuk ke dalam. Dan kita kat sini. Boleh? Baiklah, jenis bahan yang pertama ialah kayu. Sifat bahan bagi kayu ini adalah mudah dicantum. Oleh itu, saya akan menggunakan kayu plywood yang nipis untuk membuat badan bagi produk saya dan akan dicantumkan dengan menggunakan gam kayu. Selain itu, sifat bahan bagi kayu juga adalah lebih kukuh dan lebih tahan lasak berbanding jika saya menggunakan cardboard sebagai bahan utama untuk produk saya lah. Jadi, apabila saya menggunakan kayu ini, produk saya akan tahan lebih lama lah. Maksudnya tak ada kemeh ataupun remuk dan sebagainya. Saya juga telah mula membual pemilik kedai berkenaan kesesuaian menggunakan kayu sebagai bahan produk saya. Kan kita guna kayu untuk badan ni, ornamental ni. Okey tak? Kayu nipis ni bakar. Kayu.
Boleh? Ini ke? Baik ni. Dia nak macam kayu nipis lah. Kayu dari 1 kali 1.5 ton, 1 kali 2 ton. Tengok benda tu tinggi tak buat tinggi kan. Kompleks kan. Dia gitu. Ni air bagi ni dalam seci. Weci dah tengok. Tinggi dah seci. Dah ada dia bakal setengah weci tu. Jadi besar. Benda kompleks. Dia boleh buat lah. Kayu macam dia panggil untuk beli tu. Ni macam tu. Ni kayu tebal. Ni panggil satu-satu. Ni 1.5 kali. Ya, benda tak boleh projek ni tak boleh pakai benda berat. Kena pakai ni. Ini adalah contoh plywood untuk projek. Ni plywood yang nipis. Ni pula plywood yang saiz dia berbeza. Plywood yang tebal sikit. Tapi yang ni nipis sikit pada yang atas, yang tengah tadi. Okey. Jadi, dalam menghasilkan produk ini, saya telah memilih untuk menggunakan bahan kita semula iaitu kayu sebagai bahan utama bagi produk ini. Antara faktor yang menyebabkan saya memilih untuk menggunakan kayu ini adalah kerana ia lebih mudah didapati serta hanya memerlukan kos yang agak rendah. Penggunaan elemen pemindahan tenaga. Penggunaan elemen pemindahan tenaga yang akan digunakan bagi produk ini ialah motor DC. Jadi, motor DC ini akan berfungsi untuk menggerakkan berus hadapan bagi penyapu mini ini. Selain itu, motor yang akan digunakan juga merupakan motor yang berkuasa tinggi supaya mampu untuk menggerakkan berus tersebut untuk menyapu kotoran atau sisa-sisa lah. Hal ini bagi memastikan produk ini dapat berfungsi dengan baik. Analisis yang seterusnya ialah lakaran dan lukisan idea. Jadi, saya telah menghasilkan lakaran dan lukisan mengenai produk saya menggunakan Visio supaya kelihatan lebih kemas dan juga teratur. Visio ini boleh dibeli di dalam aplikasi Shopee, kemudian saya perlu berhubung dengan pemilik kedai untuk mendapatkan ID berkenaan Visio tersebut. Saya telah menghasilkan beberapa lakaran idea mengenai produk yang akan dihasilkan. Baiklah, ini merupakan lakaran ID yang pertama bagi produk yang akan dihasilkan. Yang berwarna biru ini merupakan berus yang akan berfungsi sebagai penyapu. Dan yang berwarna hitam ini merupakan badan bagi produk penyapu mini ini. Dan di tepi ini terdapat motor yang akan berfungsi untuk menggerakkan berus ini. Seterusnya ialah bateri dan pemegang bateri juga terdapat di dalam ini. Dan ini merupakan switch supaya motor dapat dihidupkan. Baiklah, di dalam lakaran idea ini, saya menghasilkan pemegang bagi penyapu mini yang agak besar dan kedudukan bagi switch adalah di hujung. Seterusnya ialah lakaran idea yang kedua bagi produk ini. Jadi di dalam lakaran idea yang kedua ini, saya telah melakukan beberapa penambahbaikan iaitu saya telah mengecilkan pemegang bagi penyapu mini ini supaya lebih memudahkanlah kita untuk menggerakkan penyapu ini. Selain itu, saya juga mengubah kedudukan switch daripada di hujung sini kemudian berada di sini supaya tidak mengganggulah semasa kita menggerakkan. Selain itu, saya juga menambah yang berwarna kuning ini sebagai perhiasanlah bagi produk ini. Seterusnya ialah lakaran idea yang ketiga, iaitu lakaran akhir yang telah dipilih bagi produk yang akan dihasilkan. Jadi, di dalam lakaran idea ini, saya telah melakukan penambahbaikan di mana saya telah mengecilkan kotak ini untuk menutup motor yang ada di sini supaya produk ini tidak menjadi terlalu berat dan lebih mudah untuk digunakan. Selain itu, saya juga telah melakukan penambahbaikan terhadap penutupnya yang ini, di atas ini, yang mana saya tidak akan menampalnya. Maksudnya penutup ini boleh dibuka dan boleh ditutup. Jadi, saya akan menampal dua gaping plastik ini, yang mana plastik ini akan berfungsi sebagai ensel supaya penutup produk ini boleh dibuka dan ditutup. Hal ini bagi memudahkan pengguna untuk melihat jumlah kotoran yang telah disapu dan juga memudahkan pengguna untuk membuang hasil kotoran yang telah disapu. Seterusnya ialah lakaran skematik bagi pemasangan litar elektrik bagi produk yang akan dihasilkan.
Jadi, lukisan skematik ini membolehkan pemasangan komponen elektrik dapat dilakukan dengan lebih mudah dan lebih cepat. Kos pembuatan. Jadi, untuk menghasilkan produk ini, kita memerlukan beberapa bahan iaitu contohnya seperti kayu, plastik, motor dan lain-lain. Ini merupakan senarai bahan bagi produk yang akan dihasilkan. Bahan yang pertama dan bahan yang kedua iaitu kayu plywood dan spray hitam. Kedua-dua ini saya akan ambil di bengkel RBT. Seterusnya, harga bagi satu biji bateri adalah sebanyak RM7, manakala harga bagi penyambung bateri pula adalah RM1. Gam kayu pula saya akan ambil di bengkel RBT juga. Harga bagi satu Swiss ialah sebanyak RM6. Harga bagi satu topeng muka adalah sebanyak 50 sen. Manakala bagi harga bagi penyepit makanan ataupun chopstick adalah RM1. Dan yang terakhir sekali ialah motor DC, iaitu saya juga akan ambil motor DC ini di bengkel lah. Jadi jumlah keseluruhan harga bagi produk penyapu mini ini adalah sebanyak RM15.50. Jadi harga bagi saya, harga tersebut adalah harga yang agak rendah lah kerana ia di bawah RM20. Seterusnya adalah impak kepada pengguna. Antara impak produk ini terhadap pengguna ialah dapat memudahkan kerja manusia iaitu untuk membersihkan meja. Selain itu, penggunaan produk ini juga berupaya untuk menjimatkan masa pengguna. Oleh itu, produk ini amat efisien kerana ia juga boleh digunakan di mana-mana sahaja, contohnya seperti di rumah, atau di pejabat ataupun di sekolah. Akhir sekali, kos pembuatannya rendah juga membolehkan pengguna mampu untuk memiliki produk ini.